Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, tidak tahulah ahli parlimen pembangkang PAS dan Bersatu ini datang dewan, tidak buat penyelidikan, tidak buat semak ya, sebelum mengajukan soalan siapa yang bertanggungjawab, adakah kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Jadi sahabat semua, bagi saya ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Walau apapun, kita tahu kerajaan Madan ini pasti akan laksanakan setiap permohonan ataupun permintaan. Ya, tidak kiralah kerajaan negeri itu kerajaan ataupun ya daripada kerajaan pembangkang. Jadi menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda sahabat semua apa sebenarnya berlaku dan juga jawapan mantap ya daripada Datuk Seri Ahmad Mazlan. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Hormat bagi kawasan Kanga, YB Tuan Zakri bin Hassan. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Jambatan Pangkalan Asam R01001-227 yang merentangi Sungai Perlis di Pangkalan Asam terletak di tengah-tengah Bandar Kanga, yang merupakan laluan utama semua komuniti penduduk di Kanga. Keadaan menjadi lebih sesak apabila adanya majlis rasmi dan tidak rasmi yang melibatkan laluan tersebut. Terdapat beberapa buah sekolah berdekatan dan pejabat-pejabat kerajaan di kawasan berkenaan. Memandangkan kenderaan bertambah banyak pada hari ini, jambatan ini menjadi sempit dan boleh menyebabkan kesesakan pada waktu puncak. Sebagai ahli Parlimen Kanga, saya mencadangkan agar jambatan ini diperbesarkan bagi menampung kapasiti kenderaan yang semakin banyak. Ia juga dapat mengurangkan risiko kemalangan di kawasan berkenaan. Sebenarnya, saya cuba mengangkat kembali projek ODJKR pada tahun 2009. Laluan di kawasan berkenaan juga boleh dilebarkan yang panjangnya dalam 2 km dari lampu isyarat Dewan Warisan ke lampu isyarat sebelahan dengan KPJ. Dengan pembesaran jambatan dan pelebaran jalan, Bandar Kanga akan lebih mudah dihubungi daripada semua arah. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat Kanga, Kementerian Kerja Raya komited untuk menyediakan kemudahan infrastruktur jalan raya terbaik untuk keselamatan keselesaan rakyat. Kementerian ini mengambil maklum akan cadangan ahli yang berhormat untuk menaik taraf jambatan Pangkalan Asam R010/01/227 yang terletak di Jalan Datuk Wan Ahmad, iaitu R10. Tuan Sri Yang Ketua, ada gambarnya. Ini Tan Sri, jambatan, ya, jambatan ni Jalan Datuk Wan Ahmad, dan ini jambatan yang diminta oleh YB Kanga supaya dibesarkan. Saya maklumkan kementerian ini mendapati jambatan Pangkalan Asam ini adalah jambatan di bawah seliaan kerajaan negeri, Tan Sri. Oleh yang demikian, bidang kuasa bagi pelaksanaan projek tersebut adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri Perlis. Ya, walau bagaimanapun, prosedur bagi permohonan projek membina jalan baharu atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada atau jambatan adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai keutamaan negeri yang dikemukakan pada kementerian ini melalui unit perancang ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya Negeri. Kementerian ini akan meneliti cadangan tersebut apabila ia dimohon oleh kerajaan negeri berdasarkan senarai keutamaan negeri. Berdasarkan maklumat yang terangkan tadi, kementerian ini sentiasa terbuka untuk memesyur daripada ahli yang berhormat. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Soalan tambahan daripada saya. Setakat manakah usaha-usaha kementerian untuk menukar status Jalan Datuk Wan Ahmad melalui Jambatan Pangkalan Asam daripada jalan negeri kepada jalan persekutuan? Dan yang kedua, adakah andai kata jambatan ini belum lagi dapat direalisasikan oleh kementerian, apakah kementerian mempunyai alternatif untuk mengadakan laluan yang lain, memandangkan laluan berkenaan merupakan laluan protokol dan juga laluan kecemasan seperti ambulan? Terima kasih.
Sila Menteri. Terima kasih Yang Bertua. Mewartakan jalan negeri sebagai jalan persekutuan perlu mempunyai sebab, antaranya mewujudkan kesinambungan rangkaian jalan persekutuan. Yang kedua, untuk menaik taraf sesuatu jalan negeri menggunakan peruntukan persekutuan. Permohonan pewartaan jalan negeri perlu diusulkan oleh pemohon melalui Jabatan Kerja Raya Negeri kepada Ibu Pejabat JKR Malaysia. Kemudian JKR Negeri hendaklah menyemak sama ada jalan tersebut mengenai status tanahnya terlebih dahulu sebelum membuat permohonan kepada mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Maka kami juga akan melaksanakan audit selepasnya di peringkat cawangan selenggara dan fasiliti jalan di Ibu Pejabat setelah menerima permohonan daripada JKR Negeri. Pewartaan jalan negeri akan diluluskan sepenuhnya setelah mendapat persetujuan daripada Menteri Kerja Raya. Pernah ada pewartaan seumpama itu, Tan Sri Yang Di-Pertua. Contoh, ada satu jalan Pasir Ho Pasir Tumbuh di Kelantan, pernah ditukar daripada negeri ke jalan persekutuan sepanjang 5.109 km dan di tangan kami sekarang tarikh permohonan 16 Mei 2024 belum lulus, lama dah tu. Jalan negeri nak ditukar status jalan persekutuan ini mengambil masa, iaitu laluan 1 Johor Bahru ke Air Hitam bagi kilometer 38 ke 40 di Johor, panjang jalan 600 meter. Jadi bukan tak pernah berlaku, dia pernah berlaku jalan negeri ditukar ke jalan persekutuan. Untuk soalan yang kedua, Yang Berhormat, hasil semakan kementerian ini mendapati terdapat cadangan menaik taraf jalan yang lain sebagai jalan alternatif, iaitu R5 R108 Hospital Tunku Fauziah ke Stadium Utama Kanga. Cadangan naik taraf ini melibatkan jajaran sepanjang 2.86 km, melibatkan pelebaran jalan sedia ada 2 lorong kepada 4 lorong di bawah program pelaksanaan RMK 12 yang kita telah kenal pasti tertakluk juga pada permohonan dan keutamaan kerajaan negeri. Terima kasih. Baik. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Kanga, Yang Berhormat Tuan Zakri bin Hassan. Silakan. Terima kasih Tuan Pertua. Tajuk berkaitan sistem pembekalan air pertanian di kawasan Bintung, Kanga Perlis. Tuan Pertua, industri pertanian adalah antara pekerjaan utama bagi penduduk di kawasan Parlimen Kanga, terutamanya. Alright, so itu dia soalan daripada ahli Parlimen Pembangkang ini, sahabat semua, di Perlis ya, Kanga Perlis. Ya, berkaitan dengan jalan apa yang dimintanya tu, ya sebenarnya di bawah kuasa Kerajaan Negeri Perlis, dan bukannya daripada Kerajaan Persekutuan. Tetapi apapun ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Mazlan, bahawa beliau akan melihat keperluan ya, sekiranya Kerajaan Persekutuan perlu untuk campur tangannya, kerajaan akan campur tangan. Jadi inilah yang saya katakan, MP Pembangkang ni beri soalan tapi tidak pun membuat penyelidikan terlebih dahulu sama ada ianya di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan ataupun di bawah Kerajaan Negeri Perlis. Perlis ini di bawah pentadbiran PAS ya. Jadi begitu rendahnya level ahli parlimen mereka ni. Kita rakyat ini kita nasihatkanlah ahli parlimen, mana-mana ahli parlimen PAS-kah, Bersatukah, cubalah buat penyelidikan terlebih dahulu. Cek ya, sebelum membuat pertanyaan, permintaan dan sebagainya. Supaya tidak memalukan diri dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia seperti apa yang berlaku ini. Jadi apapun sahabat semua, sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangannya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.